untuk tajuk cahaya dan optik ni, kita terbagi kepada dua. Satu yang berkaitan dengan cahaya. Lepas tu kita akan pergi kepada optik. Kalau cahaya ni, cahaya ialah sejenis tenaga lah. Kan? Yang kita dah belajar gelombang tu kan? Gelombang cahaya tu. Dan kali ini, untuk topik ni, ia lebih detail. Dan lebih mencabar lah. Sudah pastilah. Sebab dia dah semakin detail. Khusus kepada gelombang cahaya. And then optik ni pula, dia lebih kepada aplikasi lah. Aplikasi cahaya yang dikaitkan dengan cahaya. Sesuatu alat dalam kehidupan kita yang dikaitkan dengan fenomena cahaya. Okey, jadi dua-dua ni penting dan dia terbagi pada dua sebenarnya. Sebab tu dia panjang sebenarnya sebab dia ada dua perkara. Okey, kita tanpa kita bercakap panjang, saya harap you ada baca lah sebelum ni. Kita akan pergi dengan beberapa perkara. Okey, konsep dan prinsip yang berkaitan dengan cahaya dan optik. Yang ini konsep ni, kita nak tengok prinsip yang berkaitan ni sebenarnya apa yang kita pernah tahu dalam tajuk gelombang. So konsep dengan prinsip dia tu dia ada pada tajuk tu. Semua kita nak kembangkan lebih sikit lah. Kemudian bagaimana konsep cahaya dan optik diaplikasi dalam kehidupan. So ini adalah kegunaan dalam kehidupan. Cahaya dan optik itu dalam kehidupan kita. Bagaimana ia digunakan dan di mana ia digunakan. Dan apakah alat-alat yang akan kita belajar yang berkaitan dengan penggunaan cahaya dan optik ni. Mengapa gentian optik? Okay. So itu salah satu kegunaan kita yang kita guna ialah untuk guna pada gentian optik dan kanta lah. Kanta mata contohnya macam saya pakai gelas ni. Okay, saya pakai spek mata ni. Ini salah satu alat optik. So ini salah satu kegunaan dalam kehidupan kita. Okay, dan ada lagi beberapa alat yang kita akan bincangkan lah dalam tajuk ni. Okay, tajuk ni ada 6 sebenarnya. Tajuk ni ada 6. Dimulai dengan pembiasan cahaya. Kemudian dia ada pantulan cahaya. Kemudian dia ada pembentukan imej dalam kanta. 6.1 dan 6.2 ni, dia sebenarnya adalah berkaitan dengan apa yang kita belajar dalam tajuk gelombang. Kan? Ingat balik tajuk gelombang kita belajar pembiasan dan pantulan kan? Cuma 6.2 ni dia ada lebih sikit. Dia ada satu konsep yang penting. Satu penemuan yang hebat sebenarnya berkenaan dengan pantulan dalam penuh ni. Tapi kenapa dia bawa balik pembiasan cahaya? Sebab untuk berlakunya pantulan dalam penuh, kamu kena kuasai pembiasan cahaya. Sebab asal usul dia sebelum berlakunya pantulan dalam penuh itu, ia berlaku dahulu pembiasan cahaya. Jadi saya harap you faham guys tu. Nantilah lebih jelas lah. Okey. Kemudian 6.3 berkenaan dengan pembentukan imej oleh kanta. Maknanya kita dapat satu kanta. Lepas tu kita letak satu objek dan ada imej yang akan terbentuk. Okey, ada imej yang akan terbentuk dan kita biasanya diminta untuk mengenal pasti ciri-ciri imej yang terbentuk. Jadi kena standby lah. Ada beberapa keadaan di mana imej-imej terbentuk itu akan digunakan untuk sebagai asas kepada penggunaan kita dalam kehidupan kita. Penggunaan cahaya dan optik ni dalam kehidupan kita. Jadi pembentukan imej tu penting. Jadi sebelum saintis ataupun teknologis dia buat sesuatu alat yang menggunakan alat optik ni, dia belajar dulu ciri-ciri pembentukan imej tu. Bila dia belajar ciri pembentukan imej, barulah dia boleh design. Dia boleh design alat-alat yang berkaitan dengan optik. Okey so itu secara ringkas lah. Kemudian 6.4 tu berkaitan dengan formula kanta nipis. Ini untuk kita tentukan beberapa elemen di dalam kanta ni seperti panjang gelombang, seperti jarak imej, jarak objek, kemudian kita ada panjang ataupun jarak fokus. So daripada formula ni kita boleh tentukan berapa jarak imej, berapa benda-benda tertentu itu, and then kita boleh cipta sesuatu alat. Barulah dia pergi kepada 6.5. 6.3 dan 6.4 itu adalah basic asas kepada 6.5. Okey, boleh bayang tak? Jadi dalam silibus ni dia dah susun cantik tau. Dah susun cantik. Pembiasan cahaya kan, you kena belajar. Sebenarnya you dah belajar, tetapi kita buat ulang kaji balik. Ulang kaji balik sebab kita nak belajar satu benda yang hebat, iaitu pantulan dalam penuh 6.2. Okey, so itu berkaitan. Kemudian
6.3, pembentukan imej oleh Kantar ni, kita nak tahu ciri-ciri imej yang terbentuk apabila suatu objek itu berada di mana. Objek itu berada di sini, di sana, mana, bagaimana imej akan terbentuk. Okey, so itu kita kena tahu dulu. Kemudian kita boleh kenal pasti ciri-ciri imej tersebut. Okey, dan dia bergabung dengan formula Kantar nipis. 6.4. Jadi pembentukan imej oleh Kantar dan pembentukan Kantar nipis ini adalah basic kepada peralatan optik. Nanti kita akan dijelaskan dengan beberapa alat yang kita menggunakan konsep-konsep ini dalam kehidupan kita. Okey, itu 6.5, peralatan optik. Dan akhir sekali 6.6 tu pembentukan imej oleh cermin sfera. Sebelum tu kita belajar berkaitan dengan Kantar. 6.3, 6.4, 6.5 tu berkaitan dengan Kantar. Okey, 3 subtopik tu berkaitan dengan Kantar. 6.6 penutupnya ialah berkaitan dengan cermin. Dia macam soft landing. Sebab cermin ni dia lebih mudah. Cermin ni lebih mudah dan lebih ringkas berbanding dengan Kantar. Jadi dia 6.6 ni soft landing untuk silibus tingkatan 4, fizik tingkatan 4. Okay, so you nampak gambaran secara keseluruhan tu. Okay, laman informasi. Ini pun you baca lah macam baca novel lah kan. Diberi sikit gambaran bagaimana prinsip dan konsep yang cahaya dengan optik ni ada dalam kehidupan kita tanpa kita sedari. Tapi kita guna dan kita tahu. Cuma kita je tak sedar. Kan? Titisan-titisan embun pada rumput. Kita nampak ada titisan air yang ada pada daun-daun kan. Itu bentuk dia tu. Bentuk dia macam ada bentuk melengkung kan. Itu adalah macam bentuk Kantar lah. Digambarkan begitu Berfungsi sebagai Kantar pembesar cecair yang dapat membentuk imej bagi objek di sekelilingnya. Okay, kesan pembiasan cahaya bagi sinar cahaya yang merambat dari udara ke dalam titisan embun dipengaruhi oleh saiz dan bentuk titisan embun tersebut. Maknanya ada yang kecil, ada yang besar lah. Kalau yang besar tu, dia akan memberi kesan yang berbeza. Dan dia juga boleh menghasilkan bentuk-bentuk ataupun pemisahan warna. Okay, pemisahan warna. Contohnya warna pelangi tu. Okay, warna pelangi apabila dia masuk dalam titisan air, macam contoh embun tadi kan. Dia boleh memisahkan warna-warna tadi. So, warna pelangi ada 7 warna. Jadi, setiap warna tu mempunyai frekuensi yang berbeza. Okay? Bila frekuensi berbeza, dia akan membias di dalam air yang embun tadi, air yang membentuk seperti Kantar tadi, dia akan terbias dan akan memisahkan warna-warna tadi. Sebab tu bila kita tengok dalam lapisan-lapisan dalam cecair, contohnya macam air kita tak berapa nampak sangat lah sebenarnya. Kalau kita nampak air kat permukaan tu tak nampak sangat. Tapi kalau minyak, pasal kalau minyak tanah ke kan, minyak petrol ke, kalau ada yang tumpah atas meja ke mana kan, kamu akan nampak ada warna-warni. Ada warna-warni kita akan nampak dalam. Sebab apa? Sebab warna-warna itu telah dipisahkan. Kenapa dia berpisah? Sebab apabila cahaya masuk dalam cecair itu, ia akan terpesong. So bila dia terpesong tu kenapa? Sebab ada fenomena pembiasan lah. Adanya fenomena pembiasan, dia terpesong. Jadi pesongan itu tak sama bagi semua warna. Sebab semua warna itu mempunyai frekuensi yang berbeza. Jadi setiap frekuensi yang berbeza akan terpesong dengan sudut yang berbeza. Sebab tu dia jadi terpisah warna-warna tu. Ini kita akan nampak bentuk macam berminyak tu kan. Kita akan nampak warna-warna atas dalam minyak tu. Kalau you perasan lah kan. Okey, begitu juga dengan Kantar mata manusia kan. Ketebalan dia tu, ketebalan Kantar mata kita ni yang hidup ni kan, hebat kan. Dia boleh menebal dan menipis. Dia boleh menebal dan menipis, automatik. Otak kita yang kawal. Contohnya kalau kita nak tengok objek jauh, kita tengok objek dekat. Jadi Kantar mata kita ni dia akan dipanjangkan ataupun dipendekkan. Kalau dia dipanjangkan, dia akan jadi nipis. Siapa yang panjangkan dia? Otot silia. Ini you belajar dalam biologi kan. Otot silia akan menarik dia, menyebabkan Kantar mata kita akan jadi nipis. Sebab dia jadi menegang, memanjang. Bila dia tebal, dia akan mengendur. Bila dia mengendur, dia akan jadi tebal. Untuk tebal ni untuk tengok benda yang dekat. Kalau yang nipis tu untuk tengok benda yang jauh. Jadi mata kita automatik akan ubah benda tu. Kalau mata yang elok lah. Kalau mata yang dah rosak, dia tak boleh nak jaga. Dia tak boleh nak adjust benda tu. Contohnya orang tua kan. Kalau orang tua, otot silia tu sudah tak berfungsi dengan baik.
ataupun kanta mata kita tu yang orang dah tua ni dia dah keras. Jadi dia tak anjal lagi, tidak ada keanjalan. Dia otot silia tarik pun dia tak mau pergi. Itu yang jadi rabun tu. Kan? Itu salah satu faktor lah. Ada lagi faktor lain rabun. Macam saya kan. Macam saya pakai cermin mata ni, saya rabun jauh. Okay? Saya tak nampak benda yang jauh. Tapi bukan sebab otot silia tu tak boleh tarik. Kan? Sebab mungkin ada macam-macam lah. Ada masalah selaputnya yang menutupi bahagian mata tu. Macam-macam lah. Ataupun memang betul dia punya kanta tu dah kurang. Dia punya keanjalan. Elasticity dia tu dah kurang. Begitu. Okey, jadi nak buat macam mana kalau kita nak tengok juga? Kenalah pakai alat bantuan. Inilah alat bantuan ni, kaca mata. Begitu Okey, konsep pelarasan panjang fokus yang demikian diaplikasi oleh para saintis dan jurutera untuk mencipta kanta kamera cecair di dalam telefon pintar. Dalam telefon pintar kita tu, handphone, smartphone kita tu kan dia ada kamera kan. Kamera dia tu bukan dia pakai kanta yang biasa tau. Kanta itu kanta jenis cecair punya. Kalau kita tekan dia lembik. Tu hebat. Asal usul dia daripada kanta mata lah. Manusia kan hebat. Dia boleh fikir benda tu. Okey, panjang fokus kanta cecair ini boleh dilaraskan dengan menggunakan medan elektrik dalam sistem elektronik telefon pintar. Okey, macam-macam lah kaedah. Mekanisme yang digunakan untuk mengawal ketebalan kanta dalam smartphone tu. Sebab tu dia boleh zoom. Dia boleh zoom jauh, dia boleh zoom dekat tu. Dia bukan macam DSLR kamera yang ada kanta yang boleh zoom jauh dekat tu. Kan kita punya kanta nipis kan, contoh ni kan, dekat sini nipis ni dia ada cecair kat sini. Dalam kanta tu jenis cecair, dia boleh menebam nipis tu dengan menggunakan teknologi. Bukannya dia dijauhkan, dia didekatkan, bukan. Kalau kamera DSLR tu kita pusing-pusing dia jauh. Ataupun jenis automatic tu dia bagi auto zoom. Dia auto control tu. Auto zoom tu dia boleh control dengan automatik. Dia akan detect image mana yang kita nak ambil. Dia agak-agak je sebenarnya. Okay. Kita fokus, kita tengok image objek apa kan. Kemudian kamera tu dia akan cari sendiri clarity tu. Dia punya clarity yang paling terbaik. Tajam, sharp tu kan. So dia akan auto zoom. Okay. Kamera kita pun macam tu juga kan. Canggih kan. Oleh itu satu kanta cecair mampu menggantikan satu set kanta yang dipasang di dalam kamera telefon pintar. Jadi dia menjimatkan ruang lah. Jadi tak perlulah telefon tu dibuat tebal-tebal. Kan? Kalau tidak, telefon tu tebal macam kamera DSLR tebal. Macam kan. Jadi nipis lah. Dia nipis. Jadi bila nipis tu, diguna kaedah ini lah. Sistem ini teknologi baru. Okey. Itu secara ringkas Baik. Kita pergi yang pertama, 61. Pembiasan cahaya. Kita ingat baliklah pembiasan cahaya ni Okey. Dalam kehidupan kita selalu nampak kejadian ni. Betul tak? Kan? You selalu nampak kan? Ni dia punya pensil kan, sesuatu objek. Kalau kita tengah minum air sirap ke kan, air sirap ais kan, dalam tu kita letak straw kan, so kita tengok bertepi straw itu bengkok. Dia ada macam putus kat sini pak. Jadi sebenarnya dia berlaku pembiasan. Kawasan atas ni dia duduk dalam kawasan udara, yang bahagian dalam dia duduk kawasan dalam air. Jadi udara dengan air tu dia tak sama, dia medium yang berbeza dipanggil. Maknanya medium udara bahagian atas, bahagian bawah tu dan medium air. Jadi dia bila medium berbeza maka berlaku dipanggil pembiasan cahaya kan. Pensel kelihatan bengkok di dalam air. Ataupun kita boleh letak satu blok kaca, contohnya macam ni, kita letak satu blok kaca dan kita nampak kaca tu seolah macam putus kan, macam bengkok juga. Sebab apa? Sebab berlaku pembiasan jugalah, sebab dia berbeza medium. Ada medium udara dan ada medium kaca, maka dia akan berlaku pembiasan. Okey, itu benda yang berlaku dalam kehidupan kita, tapi kita tak sebut pun kan. Kita tak ada guna heavy benda macam tu kan. Kita cuma tahu je fenomena tu berlaku. So kalau kita lepak-lepak dengan kawan-kawan tu, kedai mamak ke kan, kita nampak benda tu, kita boleh sembang lah pasal benda tu. Kan, magic. Ini bukannya sebab straw ni dah putus, tapi straw ni mengalami pembiasan. Begitu. Okey, seterusnya. Okey, so apa itu pembiasan sebenarnya? Pembiasan ni berlaku disebabkan oleh perubahan laju cahaya. Perubahan laju cahaya ni dia punya panggil kata kunci lah. Okey, laju cahaya yang berubah
Sebab itulah berlaku pembiasan di dalam medium yang mempunyai ketumpatan optik yang berbeza. Hati-hati kat sini, ketumpatan optik dia menggunakannya. Bukan ketumpatan biasa. Okay, ketumpatan optik tak sama dengan ketumpatan yang kita selalu guna tu. Ketumpatan air, ketumpatan apa pun kan. Itu beza. Ketumpatan dia dekat info bestari ni. Ketumpatan optik tidak sama dengan ketumpatan yang didefinisi sebagai jisim per unit isi padu. Yang kita selalu guna rho sama dengan jisim per V tu. Ini ketumpatan biasa. Ketumpatan bahan. Ini nama dia ketumpatan bahan. Yang kita nak guna dalam pembiasan cahaya ni, kita guna ketumpatan optik. Ketumpatan optik ni berkaitan dengan clarity, dia punya kejelasan dia. Kejelasan bagaimana cahaya tu boleh masuk ke dalam. Okey, misalnya ketumpatan minyak lebih rendah daripada ketumpatan air, menyebabkan minyak terapung di atas permukaan air. So itu ketumpatan bahan. Mana ketumpatan minyak bahan dan ketumpatan air itu bahan. Jadi oleh kerana ketumpatan minyak lebih rendah daripada air, maka minyak tadi akan terapung. Dia akan terapung di atas air. Itu ketumpatan bahan, bukan ketumpatan optik. Boleh jelas boleh beza Tetapi dia kata kat sini, ketumpatan optik minyak pula lebih tinggi daripada ketumpatan optik air. Kalau kita nak bandingkan ketumpatan optik, minyak lebih tinggi daripada air. Kalau kita nak bandingkan ketumpatan bahan, minyak kurang tumpat berbanding air. So dia bukan benda yang sama Ketumpatan optik dengan ketumpatan bahan dia berbeza. Okey, itu kena jelas tu. Itu basic tu. Sebab tu saya kata tapak ni penting. Dia punya asas tu. Okey. Seterusnya. Okey, dekat sini dekat sini tunjuk ni. Sinar cahaya daripada kalau kita tengok, alamak, tak boleh nak besar Oh, lambat. Dia boleh besar tapi lambat, slow. Okey, nampak itu Sinar tuju. Okey, ni kena betul-betul ni. Ini kita kena faham struktur dia sebelum kita pergi lebih lanjut. Struktur ni kita ingat balik lah. Sebenarnya dah belajar dalam tajuk gelombang. Okey, cahaya ataupun sinar yang masuk ke dalam sesuatu medium yang kedua. Sekarang ni kita ada dua medium lah. Medium pertama ialah udara. Medium kedua ialah kaca. Jadi ada dua medium. Jadi satu sinar, contohnya kita ambil laser pen Satu laser pen kita tembak. Kita tembak menuju kepada blok kaca. Jadi kita ada dua medium. Satu medium tu di udara. Lepas tu dia masuk ke dalam medium yang kedua, iaitu blok kaca. You boleh bayang benda tu? Okey, jadi gambaran dia beri macam tu lah. Yang warna pink tu. Okey, so garisan yang warna pink tu, yang pertama sinar tuju dia panggil Okey, itu sinar tuju. Kemudian dia kena pada satu point. Dia kena pada satu point pada blok kaca tu. Kemudian daripada blok kaca tu dia akan masuk point tepat yang dia kena tu, dia akan masuk ke dalam blok kaca. Okey. Yang penting kat sini ialah apabila kita dapat point titik di mana sinar tuju itu kena pada kaca, pada blok yang kedua, pada medium yang kedua, kita dapat buat satu garisan yang berserenjang dengan permukaan medium yang kedua. Perbezaan tu, yang boundary dia, sempadan sempadan di antara medium pertama dengan medium kedua, kita bina satu garisan yang menegak ataupun disebut sebagai garisan yang dia panggil bersudut tegak. Ini dia Yang bersudut tegak tu contoh kat sini lah ni, dan kita sebut dia sebagai garis normal. Kita label biasa dengan N besar. Ingat balik lah. Ini kita pernah guna dah sebelum ni. Okey, jadi selepas tu sudut di antara sinar tuju dengan garis normal ini dikenali sebagai sudut tuju. Inilah. Okey, so ini adalah sudut tuju. Sudut tuju label dia I kecil Okey, dan sudut ini sentiasa sudut di antara sinar tuju dengan garis normal. Ingat tu. Okey, kadang-kadang soalan dia bagi kat sini. Dia bagi kat sini, katakanlah dia bagi sini 60 darjah. So ini bukan sudut tuju. 60 darjah tu bukan sudut tuju. Sudut tuju ialah di sini. Jadi kena hati-hatilah. Kadang-kadang soalan nak test you lah. Okey, kemudian dia pun sinar itu membengkok masuk ke dalam blok kaca. Kenapa dia membengkok? Sebab halaju sinar itu sudah berubah. Halaju sinar itu sudah berubah daripada udara ke dalam blok kaca. Okey, dalam kes kita ni,
Okey, blok kaca mempunyai ketepatan optik yang lebih tinggi berbanding dengan udara kan. Ini dah belajar, bukan belajar masa ni, sebelum ni pun dah belajar sebenarnya kan, dalam level yang lain. Okey, jadi apabila dia travel daripada dia datang dari kawasan ataupun medium yang kurang tumpat optiknya ke dalam kawasan yang lebih tumpat, maka berlaku pesongan lah, berlaku pembiasan kan. Okey, so dalam kes ni dia terpesong macam ni. Dia terpesong macam ni. Dan kita dapati bahawa ada satu sudut di antara garis norma dengan sudut pembiasan yang baru. Itu kita letak sebagai labelnya ialah R. R ni ialah sudut, kita sebut kita namakan dia sebagai sudut biasan. Jadi ada beberapa perkara dari situ. Ada yang pertama, kita ada sudut 7, sinar 7, kemudian kita ada garis normal, kemudian kita ada sudut 7 dan kita ada sudut biasan. At least kita kena ada 4 perkara yang kita tahu dah kat situ. Okey. Kemudian diteruskan lagi pergerakan dia, perjalanan dia tu, dan dia keluar pula daripada blok kaca ke udara. Okey, jadi kalau yang kes yang ini, yang dia keluar daripada blok kaca ke udara ni pula, kalau kita buat dia punya garis normal tadi, kita boleh buat dekat di mana dia masuk tadi. So kita boleh dapat juga dia punya sudut 7 dan sudut biasan. So sudut 7 dia jadi yang inilah. Jadi kecil sudut 7 dia, dan sudut biasan jadi yang baru ni. Sudut biasan dia. Ini kalau kita panggil sudut biasan yang kedua lah. Ini sudut 7, dekat sini ialah sudut 7 yang kedua. Boleh faham tak? Boleh So ini kita nak kenal elemen yang ada. Sebab selepas ni kita akan guna dia. Sebab tu saya kata ini adalah base, ini adalah foundation ataupun dia punya basic asas yang penting. You kena jelas macam ni. Kalau tak jelas, kacau lepas ni. Susah you nak belajar. Okey, jadi saya harap you boleh faham lah yang ni. Kalau tak faham, tanya jangan diam saja. Okey, seterusnya dekat sini. Kita nak tengok hubungan dia. Apa hubungan dia kalau satu sinar itu dia datang dari medium yang kurang tumpat ke medium yang lebih tumpat. Apa jadi pada pesongan dia? Ataupun dia datang daripada medium yang lebih tumpat ke medium yang kurang tumpat. So apa yang berlaku kepada pesongan cahaya ataupun sinar itu? So dalam ni ada dua jenis lah. Okay, gajah 6.3 tu pembiasan cahaya dari udara ke blok kaca. Dan maksudnya daripada medium yang kurang tumpat ke medium yang lebih tumpat. Udara kurang tumpat, kaca lebih tumpat. Jadi senang je sebenarnya. Tak payah kita cerita-cerita panjang. Okay, you tengok kat sini, kalau kita tengok, jelas kat sini sangat. Kan? Kalau dia datang daripada kurang tumpat, contohnya dia ada air, ini adalah sudut 7 kan. Bila dia masuk ke medium yang lebih tumpat, kita panggil garis sinar itu menuju ke garis normal. Sebab ini adalah garis normal. Dia menuju ke garis normal. Kalau tidak ada perbezaan ketepatan optik, katakanlah medium 1 dengan medium 2 ni, dia tidak ada perbezaan ketepatan optik, dia benda yang sama. Gelas dan gelas katakan. So dia benda yang sama. So tidak ada perbezaan dari segi ketepatan optik. Maka tidak berlaku pesongan. Oleh dalam kes kita ni, kenapa dia berlaku pesongan? Sebab dia mempunyai ketepatan yang berbeza, ketepatan optik yang berbeza. Okey, kalau tidak ada perbezaan, dia akan go through macam ni je. Dia akan terus je macam tu, tidak ada pesongan. Tapi oleh kerana dia mempunyai medium yang berbeza, medium yang kedua tu berbeza, dan medium yang kedua tu lebih tumpat, maka garisan itu akan menuju ke sinar atau ke garis normal. Faham Boleh dia macam tu je. Logiknya senang. Logiknya begini. Pada masa sinar 7 tu di udara, dia mempunyai halaju yang lebih tinggi. Dia lebih laju lah. Okey, dia lebih laju berbanding dengan halaju dia di dalam blok kaca. Boleh faham Jadi bila halaju dalam blok kaca tu jadi perlahan, maka dia akan membengkok menuju ke garis normal. You kena ingat macam tu je. Dan sebaliknya lah. Yang ini kalau you faham, yang kedua ni lagi senanglah faham. Dan sebaliknya, kalau dia datang dari medium yang lebih tumpat ke medium yang kurang tumpat,
Jadi contoh dia kat sini daripada kaca ke udara. Yang ni yang kaca lebih tumpat berbanding dengan udara. Jadi kalau dia datang dari lebih tumpat ke kurang tumpat, maka dia akan membengkok menjauhi garis normal. Macam mana kita nak tahu dia menjauh ataupun mendekat? Senang je. Macam ni. Kita bandingkan, kita bayangkan kalau tidak ada perbezaan. Contoh kalau tidak ada perbezaan ketupatan, dia akan straight saja kan? Dia akan straight macam tu kan? Tapi oleh kerana dia ada perbezaan ketupatan daripada lebih tumpat ke kurang tumpat, maka dia akan pergi menjauhi garis normal. Ini garis normal ni. Dia akan terpesong menjauhi garis normal. Begitu je lah. Okay, so logiknya pun kita boleh kaitkan dengan laju dia. Sudah pastilah laju dia berubah. Okay, laju dia di dalam blok kaca lebih perlahan berbanding dengan laju dia di udara. Okay, laju di udara ni lebih laju lah berbanding dengan dalam blok kaca. Maka dia akan terpesong menjauhi garis normal. Okay, so itu perkara penting kat situ. Ada beberapa perkara sebab nanti kita nak tengok kita nak guna. Okay, seterusnya kita nak tengok pula indeks biasan. Indeks biasan ni dia digunakan untuk menentukan, dia kata, darjah pembengkokan. Darjah pembengkokan alur cahaya apabila dia merambat dari satu medium ke medium yang lain. Dalam kes ni dia kata merambat dari vacuum ke suatu medium yang berbeza lah. Maka kita dah tahu tadi kan, dia akan membengkok pada darjah yang berbeza, pada sudut yang berbeza. Jadi perbezaan sudut itu antara dalam vacuum dengan dalam medium yang lain, maka kita akan bandingkan dan kita katakan itu adalah indeks biasan. Boleh bayang tak? Kan? Laju, kita bandingkan laju dalam dua medium yang berbeza. Kita bandingkan. Jadi satu tu kita letak dalam vacuum lah. Dalam vacuum ni dia paling laju lah kan? Dia paling laju. Okay, cahaya bergerak 3/10 kuasa 8 meter per saat dalam vacuum. Ini pergerakan objek yang paling laju atas dunia ni. Iaitu dalam cahaya di dalam vacuum. Bila cahaya bergerak di dalam satu medium yang tertentu, maka laju dia telah berkurang. Boleh Laju dia telah berkurang. Contoh, kalau dia masuk dalam air, so laju dia pun akan jadi rendah. Kalau dia masuk dalam kaca, laju dia pun akan rendah juga. Kalau dia masuk dalam minyak pun rendah juga. Jadi, apabila dia masuk dia dalam mana-mana medium, dia akan berubah. Dan dia tak boleh lebih laju daripada dalam vacuum. Sebab dalam vacuum tu yang paling laju punya. Dia paling laju 3/10 kuasa 8 meter per saat. Tidak ada di dalam medium yang lain, lajunya akan jadi lebih daripada itu. Okey, jelas itu maka perbandingan dalam vacuum dengan medium yang tertentu itu, maka disebut sebagai indeks biasan. Boleh So itu juga mendefinisikan apakah yang dimaksudkan oleh indeks biasan. Indeks biasan ialah nisbah laju cahaya di dalam vacuum kepada laju cahaya di dalam medium. So ini adalah definisi bagi indeks biasan. Kena ingatlah kan, selalu soalan keluar kan, indeks biasan definisi kan. So ini salah satu benda yang penting lah. Dan apabila kita tahu definisi itu, sebenarnya kita secara tak langsung kita juga tahu dia punya formula. Dia punya formula yang menggambarkan definisi tersebut. Iaitu kalau kita tulis indeks biasan sebagai N sama dengan laju dalam vacuum C kecil bahagi dengan laju dalam medium V kecil. Jadi kita dapat satu rumus, N sama dengan C bahagi dengan V. Okey tak? Senang kan? Okey. Nilai C tak ada masalah. Nilai C tu. Sebab nilai C tu dia adalah pemalar. Nilai C tu laju di dalam vacuum. Laju cahaya dalam vacuum tu adalah pemalar. Mana dia tetap. Dia tidak berubah. So tak perlu risau yang itu. Mungkin kita perlu kira laju dalam medium. Ada soalan dia suruh kira macam tu lah. Boleh Okey. Kita pergi lagi. Ni yang banding-banding indeks kita, aktiviti yang kita tak buat lah kat sini Okey, seterusnya kita nak kenalkan juga dengan hukum Snell. Tadi indeks biasan. Ingat
Tadi tu indeks berkenaan dengan indeks biasan N. Sekarang ada satu hukum yang dikaitkan dengan pembiasan cahaya ni, iaitu hukum Snell. Ini antara yang paling popular lah. Okey, hukum Snell. Jangan salah eja Jangan salah eja pula. S-N-A-I-L. Itu beza. Itu bukan Snell ni. Ini nama orang. Okay. Kalau S-N-A-I-L tu benda lain. Okay. Jadi salah eja salah dia kena betul ejaan. Hukum Snell. S-N-E-L-L. Okay. Apa hukum Snell cakap? Hukum Snell ni dia membuat hubungan di antara indeks biasan dengan sudut tadi, dengan sudut pembiasan dan sudut sudut tuju dan sudut pembiasan. Maknanya dia buat perbandingan itu. Jadi kita akan tengok nanti lebih jelas. Okey, sebelum tu kita tengok dulu apakah indeks biasan bagi beberapa medium. Ini dalam buku teks ataupun buku rujukan, kemungkinan dia berbeza sikit. Mungkin berbeza sikit, tak samalah. Contohnya dalam buku teks you all ni, dia meletak kat sini, kalau vacuum dan udara, okey, indeks biasan ni 1. Ada setengah buku tu dia letak untuk vacuum dia 1. Untuk vacuum dia 1, tapi untuk udara dia bukan 1. Dia 1.000 ada nilai. Tapi oleh kerana dia guna 2 titik perpuluhan, maka kita ambil udara pun 1.00 lah. Sebab kalau lebih detail, lebih tepat, kalau kat udara dia 1.000, dia ada lagi nombor kat belakang ni. Contohnya 246 macam tu. Kalau indeks biasan bagi dalam udara. Bagi udara. Tapi oleh kerana dia ambil 2 titik perpuluhan je, jadi 1.00 lah. Betul lah kan? 1.00. Ada setengah buku rujukan tu dia lebih tepat. Dia letak banyak titik perpuluhan, 6 titik perpuluhan tu lebih tepat lah. Okey, tapi tak apa. Kita ambil je yang itu, yang ini. Okey, minyak zaitun 1.46. Maksudnya indeks biasan dia lebih tinggi berbanding dengan udara. Perspek ni sejenis plastik. Sejenis plastik 1.5 lebih tinggi daripada minyak zaitun. Kaca lagi tinggi. Kaca ada 2 jenis yang biasa kita guna, kaca crown dan kaca flint. Okey, ini 2 jenis kaca yang berbeza. Kaca flint ni dia 1.66. Sebenarnya dia lebih tumpat. Ketupatan optik dia lebih tinggi. Okey, ketupatan optik dia lebih tinggi, maka indeks biasan dia lebih tinggi berbanding dengan kaca crown. Kaca crown ni kaca biasa. Okey, 1.52 dah. Okey, tapi kalau kita tengok intan, intan tu diamond 2.42. Banyak beza kan? Daripada kaca 1.66, intan 2.42 indeks biasan dia. So ketumpatan optik dia paling tinggilah dalam semua dalam senarai ni. Ketumpatan optik bagi intan lebih tinggi, paling tinggi. Okey, so apa hubungan dia? Indeks biasan yang tinggi itu merujuk kepada ketumpatan optik yang tinggi. Bukan ketumpatan bahan, ketumpatan optik yang tinggi. Dan kebetulan juga intan mempunyai ketumpatan bahan yang tinggi. Ketumpatan intan bahan dia tinggi berbanding dengan yang lain juga. Sebab tu intan ni dia boleh potong kaca kan. Orang guna untuk gerudi dalam tanah tu pakai diamond. Sebab dia sangat keras. Dia ketumpatan dia sangat tinggi dan dia sangat keras. Okey, kita teruskan lagi. Ini dia. Kita nak pergi kepada hukum Snell ni. Ada 2 medium. Okey, contoh ada 3 kat situ. Ada 3, 6 gajah 6.3 tu ada 3 medium yang berbeza lah. Okey, satu air dengan perspek. Yang ini Yang ini satu hubungan dia ambil perbezaan di antara air dengan perspek. Contoh air 50 darjah. Dia akan terpesong sikit. Okey, sebab apa tahu? Sebab kalau kita tengok antara air dengan perspek ni dia tak beza sangat. Indeks biasanya tak beza sangat. 1.33 dengan 1.5. Jadi dia terpesong juga sebab dia beza kan. Dia beza sikit pun dia akan terpesong. Oleh kerana perbezaan itu sikit, dia terpesong sikit. Tak ketara sangat. Dia dapat sudut biasan dia 42.8. Nampak? Okey, sebab dia sejenis plastik. Okey, berbeza dengan kaca. Kaca ni dia punyai dia mempunyai indeks biasan yang lebih tinggi. Ada perbezaan yang lebih ketara berbanding dengan air. Indeks biasan dia tu. Jadi dia punya pesongan lebih ketara lah berbanding dengan perspek tadi.
Okey. Kaca flint diguna 1.66. Jadi dia sudah deflect ataupun dia sudah bengkok lebih besar. Dia sudah bengkok lebih besar menghampiri garis normal. Sebab apa? Sebab medium tadilah. Okey, medium dia punya ketepatan yang lebih tinggi daripada ketepatan rendah, air ketepatan rendah berbanding dengan kaca ketupan yang lebih tinggi, maka dia akan membengkok menghampiri garis normal. So kita nampaklah bengkok tu lebih jelas. Lebih jelas. Okey, kalau kita tengok dengan intan lagi jelas. Air dengan intan nampak? Lagi kecil ataupun dia membengkok lebih besar lah. Kalau tidak ada perbezaan dia straight macam ni kan. Tapi oleh kerana dia ada intan kat situ nampak dia punya bengkok tu besar kat sini. Berbanding dengan yang ini dengan yang ini. Okey. Jadi kita nampak kat sini hubungan dia. Semakin ketara, semakin besar dia punya perbezaan indeks biasan, maka bengkokan itu lebih besar dan lebih jelas. Okey boleh you kena tahu benda ni. Terutamanya indeks biasan yang tinggi dengan rendah ni sebab apa? Sebab nanti kita nak guna dalam kegunaan nanti, dalam aplikasi dia. Ada beberapa contoh nanti kita kena tahu benda ni lah. Tapi jangan risau, you tak perlu hafal benda tu. Tak perlu hafal intan berapa, kaca berapa, air berapa, perspek. Tak perlu hafal itu. Itu adalah pemalar. Ini semua adalah nilai pemalar. Nilai pemalar tak payah hafal. Dia akan bagi dalam soalan. Kan? Dah kurang lah tu benda nak kena hafal. Okey, apa kaitan dengan hukum Snell? Baik, kat sini dijelaskan. Berdasarkan rajah 6.5 tadi, nilai N1 darab dengan sin theta 1 adalah sama dengan N2, indeks biasan 2, medium yang kedua dengan sin theta 2. Apa benda tu sebenarnya? Benda ni. Okey, saya turun kat sini balik. Saya kecilkan sikit. Okey, boleh nampak Maksud dia begini. Kalau kita ambil satu yang pertama ni, okey, satu yang pertama ni, nilai bagi N1 ni darab dengan sin theta N1, theta 1, 50. So kalau kita letak kalau kita letak 1.33 kita darab dengan sin 50. Boleh bayang Okey, 1.33 darab dengan sin 50 adalah sama dengan N2 kita ialah 1.50. 1.50 darab dengan sin 42.8 darjah. So kita akan dapat nilai yang sama. Okey, itu yang Snell kata tu. Boleh bayang Okey, so kita boleh buat kiraan lah. Dan ia juga sama untuk ketiga-tiga yang lain, kedua yang lain-lain tu. Termasuk yang ini, termasuk yang ini. Boleh begitu. Jadi inilah yang Snell kata. Itu yang maksud tadi. Maka daripada hukum ataupun penemuan itu, maka kita boleh buat satu rumus lagi. Di sini dikata hukum Snell menyatakan bahawa N1 darab dengan sin theta 1 sama dengan N2 darab dengan sin theta 2. Jadi kita boleh ubah suai hubungan tersebut. Kita kata N2 yang kita ubah suai lah. Daripada sini kita ubah suai jadi macam ni. Kan? Okey. N2 bahagi dengan N1 sama dengan sin theta 1 bahagi dengan sin theta 2. So, kita dapat lagi satu rumus. Dan ia dipermudahkan lagi jika kalau kita guna dia punya medium yang pertama itu ialah udara ataupun vacuum. Sebab apa? Sebab N dia adalah 1. Okey, sebab N dia adalah 1. Contohnya kat bawah tu. Boleh nampak tak? Apabila medium 1 ialah udara, maka N1 sama dengan 1. Okey? N1 sama dengan 1 dan medium 2, N2 kita letak sebagai N sahaja. Maka kita dapat satu persamaan baru untuk dikaitkan dengan indeks biasan, iaitu N sama dengan sin I bahagi dengan sin I. Okey tak? Sebab ini I ni adalah theta 1. Ini theta 1. Ini theta 2. Asal dia kan? Boleh bayang tak? Okey, saya tulis balik yang ini. Kejap. Kita tulis terus kemudian itu.
N2 ni kita bagi dengan N1 sama dengan sin theta 1 bahagi dengan sin theta 2 kan. Okey, sekarang ni kita guna N1 kita itu ialah vacuum, medium dia vacuum. Jadi N1 kita ialah 1. Okey, bila N1 1. Jadi N2 tadi kita bahagi dengan 1 lah. Sama dengan sin theta 1 bahagi dengan sin theta 2 kan. Lepas tu N2 tu kita nak labelkan sebagai N saja. Sajalah. Boleh je kita letak N2. Tapi kita nak labelkan sebagai N pun boleh. Manakala theta 1 kita ialah I di sini. Ini adalah I. Dan theta 2 kita ialah R. Maka kita boleh buat sin theta 1 ialah sin I. Theta 2 ialah sin R. So kita dapatlah rumus ini. Boleh? So ini adalah rumus kedua. Rumus pertama tadi dikaitkan antara C dengan V. So ada beberapa. Sebenarnya ada 4 atau 5 rumus yang dikaitkan dengan indeks biasan. Jadi you kena tahu semua tu. Sebab dalam soalan, kita tak tahu nak guna yang mana. Kita bergantung kepada soalan yang diberi. Ada soalan, kita kena guna rumus ni. Ada soalan, kita guna rumus ini. So bergantung kepada soalan lah. So kita dah dapat 2 rumus dah yang dikaitkan dengan indeks biasan. Boleh Okey, inilah yang digambarkan. So kita dapatlah rumus ni. Okey, kita sambung lagi. Apa dia kata ni? Perhatikan rajah 6.7. Mengapakah sinar cahaya membengkok apabila memasuki blok kaca? Kan? Sebab sudut biasan bergantung kepada sudut tuju dan nilai indeks biasan blok kaca. Kalau sudut tuju dia kosong. Sudut tuju dia kosong. Kalau sudut tuju cahaya ataupun sinar itu kosong, dia jadi macam tu. Maksudnya, dia adalah selari dengan garis normal. Jadi bila selari dengan garis normal, kita katakan sudut tuju dia adalah sifar. Nampak? Bila sudut tuju dia adalah sifar, maka dia tidak ada pesongan berlaku. Tidak ada pesongan berlaku. Tapi, kelajuan dia berubah. Kelajuan dia tetap berubah di dalam blok kaca. Walaupun dia tidak berlaku pembengkokan sinar, tetapi dia berlaku perubahan laju, maka kita boleh kata masih berlaku pembiasan di situ. Okey. Berbeza dengan gambar yang satu lagi itulah. Yang ni tak ada masalah. Dia jelas memang berlaku pembiasan. Kan? Cuma gambar pertama tu je. Okey. Dia tidak berlaku pembengkokan. Tetapi dia berlaku perubahan laju. Itu je. Baik. Sambung lagi. Ini ada eksperimen lah. Ini eksperimen yang bagus ni buat ni. Okey. Eksperimen ni penting lah Sebab eksperimen ni simple tau. Eksperimen simple. Dia cuma ada blok kaca je. Blok kaca dengan kita pakai laser pen lah. Kita tak pakai kotak sinar. Kita pakai laser pen. Lepas tu kita boleh lihat dia punya, kita boleh tentukan sudut tuju dengan sudut pembiasan. Kita ketik lah beberapa, bila kita ubah sudut tuju, sudut pembiasan pun akan berubah. Kita ubah beberapa lah. Contoh kat sini kan. Dia ubah mula-mula 20 sudut pembiasan tu. Ini sudut I ni. Sudut I ni kita ubah. Mula-mula kita setkan dia 20. Kemudian kita ubah kepada 30. Bila kita ubah pada 20, kita boleh dapatkan dia punya sudut biasan. Okay, so kat sini dapat berapa? Okay, so kita dapat I dengan R. Bila kita dapat I dengan R, kita kira pula sin I berapa. Lepas tu sin R berapa. Data yang kita ambil, data primary data, primer data, kita dapat daripada eksperimen ini. Yang ini kita panggil secondary data yang kita kira. Itu maksud dia. Okay, you jelas lah sebelum saya pernah beritahu. Yang kita dapat direct daripada eksperimen, kita panggil data primer. Data primer tu data dapat daripada eksperimen. Data sekunder ialah data yang kita kena kira guna kalkulator ke, kita ada guna rumus formula tertentu ke, itu adalah data sekunder. Jadi yang penting yang benda ni lah you kena dapat dulu. Okey, lepas daripada tu kita kena buat graf. Kita buat graf. Kita kena buat graf R melawan I dan graf sin I melawan sin R. Graf ni penting lah.
Graf ni penting. Sebab apa graf tu penting? Sebab apabila kita buat graf sin I lawan sin R, kita boleh kira dia punya indeks biasan. Nampak tak? Sebab apa? Sebab kita ada rumus indeks biasan, N sama dengan sin I bahagi dengan sin R. So ini adalah apa? Ini adalah kecerunan graf. Senang kan? Fizik ni kan? Kita benda simple-simple je. Kemudian kita dapat maklumat-maklumat yang penting daripada eksperimen. Kita boleh dapat maklumat penting. Kita guna blok kaca, dengan menggunakan maklumat itu kita berjaya buat graf. Lepas tu daripada graf kita kira kecerunan graf, kita dapat tentukan indeks biasan bagi kaca yang kita guna. Betul tak? Okay. Betul tak seperti mana yang sepatutnya nilai dia lah. Kalau kaca tu 1.5, 1.6 tadi kan, dapat sama tak macam yang kita buat secara eksperimen. Kalau tepat tu memang hebat lah kan. Tapi tak semesti sama tak semesti sama. You kena buat apa yang you dapat. Janganlah you paksa diri mesti dapat sama. Jangan. Kita jujur lah kan, kita jujur. Tak ada masalah pun kalau you dapat berbeza, tak ada masalah. Itu apa yang kita dapat. Tapi cuba buat yang terbaik lah. Okey. Baik, dan seterusnya, dah banyak konsep kita tadi kan? Ingat balik apa yang kita belajar tadi? Yang pertama, mula-mula dia punya perbiasan tu. Kan? Ini yang asas dia. Bagaimana perbiasan itu lalu daripada medium yang berbeza, sama ada daripada medium yang berketupatan rendah ke berketupatan tinggi, ataupun sebaliknya. Kemudian kita ada indeks biasan. Ada formula indeks biasan. Ada dua yang kita dah jumpa sekarang. Iaitu N sama dengan laju dalam vacuum C kecil bahagi dengan laju dalam medium V kecil. Dan kita dapat rumus yang kedua melalui hukum Snell, iaitu kita dapat N sama dengan sin I bahagi dengan sin R. Okey, kemudian diperkukuhkan dengan eksperimen. Dengan eksperimen ini kita boleh tentukan nilai indeks biasan bagi blok kaca yang kita guna. Okay? Jadi eksperimen ni sebenarnya mengukuhkan lagi lah you punya pemahaman berkenaan dengan indeks biasan. Okay. Mungkin satu grup tu kita bagi material lain, bahan lain. Ada grup dia guna blok kaca. Ada grup dia guna blok perspek. Jadi benda yang berbeza, maka dia akan dapat nilai yang berbeza. Terpulanglah. Sebab apa saya kata benda ni penting tadi? Sebab dia mudah, simple. Semua sekolah ada blok kaca. Semua sekolah ada kotak sinar. Kan, nampak Jadi tak mustahil suatu hari nanti, mungkin zaman you nanti, bila you tingkatan 4 tahun ini, tahun depan SPM, itu yang ditanya. Itu yang ditanya dalam ujian amali sains. Banyak term-term yang baru, term-term penting you kena faham. Sebab tu saya kata tajuk 6.1. Tajuk point 1 ni dia penting sebab dia banyak asas dia. Jadi benda-benda baru yang kita jumpa ni, bagi setengah-setengah orang tu dia susah nak dapat. Sekali dengar tu dia tak berapa jelas. Jadi you kena baca semula lepas ni. Okey, dalam nyata dalam ketara. Ini fenomena yang berlaku dalam kehidupan kita, tapi bukan kegunaan. Ia bukan bersifat kegunaan aplikasi. Ia adalah fenomena alam semula jadi. Okay. Contoh, saya tu ambil gambar tu. Gambar 6.9 tu. Kesan pembiasan cahaya yang menghasilkan keadaan ini. Nampak? Orang ni melihat ada ikan di dalam air. Kan? Tapi sebenarnya yang dinampak tu adalah imej ikan. Imej ikan, bukan ikan yang sebenar. Kan? Contohlah, ada seorang tu dia nak tembak ikan. Dia nak tembak ikan guna tombak. Ataupun guna apa-apa alat lah. Dia nak tembak ikan tu. Kan? Lepas tu dia pun target lah. Kan? Dia target tombak dia kata. Katakanlah orang asli kan. Orang asli ni dia pandai lah berdasarkan pengalaman dia dan mungkin dia belajar fizik. Dia nampak ikan tu, tetapi dia baling tombak dia tu bukan pada ikan yang dia nampak. Sebab apa? Sebab dia belajar fizik. Cikgu fizik dia kata itu bukan ikan yang sebenar. Itu adalah imej ikan. Jadi apa yang dia buat? Dia baling bawah sikit. Dia target bawah sikit daripada apa yang dia nampak. Okay. Lepas tu bila dibaling, dia baling, kena ikan tu.
Kalau dibaling ke atas ni tak kena. Nampak? Tak kena. Jadi dibaling kat bawah sikit. Sebab dia ingat kata-kata cikgu fizik dia, dibaling bawah sikit maka ikan tu kena. Okey, yang inilah kita nak kaitkan dengan dalam nyata, dalam ketara. Sebab yang nyata dan ketara itu bukan benda yang sama. Benda yang berbeza. Dalam-dalam itu berbeza. Contoh yang ini dalam kedalaman dia tak sama dengan kedalaman yang sebenar. Itu yang kita nak belajar tu, dalam nyata, dalam ketara. Yang sebenar ni adalah nyata lah, real tapi yang kita nampak itu bukan yang sebenar. Itu kita panggil ketara, dalam ketara. Dalam nyata ni biasa label yang kita guna adalah H besar dan ketara ni H kecil. Okey, so kita tengok lebih lanjut. Okey, saya bagi gambaran awal tadi macam tu kan. Okey, kita tengok kat sini. Ni pun ada eksperimen juga sebenarnya. Eksperimen ni dia nak kata penting untuk pemahaman lah. Pemahaman yang lebih. Okey, kita tengok kat sini Okey, begitu. Eksperimen 6.2 yang saya masukkan. Dia ada radas dia. Radas dia bukan semua orang ada Nampak radas ni. Susah sikit nak buat. Sebab bukan semua orang boleh nampak benda tu. Kalau semua boleh nampak senang Tapi kalau betul cara you buat, you boleh nampak. Dan ada kawan-kawan saya, cikgu-cikgu sekolah lain, dia buat alat tu. Dia buat alat tu lebih mudah. Supaya bila murid-murid guna, terus boleh guna. Dia dah pemudahkan lah. Okey, kembali kat sini. Ni contoh dia kan. Contoh dia kat sini, gambar 6.11. 6.11 ni, jurulatih sedang melihat penyelam ke dalam air tu, ke dalam kolam tu. Tapi anak panah tu tengok anak panah dia. Anak panah dia arah ke sana kan. Itu merujuk kepada pergerakan sinar tu. Sinar yang masuk dalam mata jurulatih. Sebab jurulatih tu sedang melihat. Jurulatih tu sedang melihat penyelam. Jadi berlakulah pesongan. Maka yang dia nampak itu sebenarnya image penyelam. Bukannya penyelam itu yang sebenar. Boleh bayang so tengok anak panah ni merujuk kepada arah sinar itu pergi. Okey, yang kedua sebelah ni pula, penyelam tu melihat jurulatih. Jurulatih atas tu. Nampak? Penyelam ni, jadi sinar itu pergi datang dari arah jurulatih pergi ke mata penyelam. Sebab tu anak panah tu bergerak ke dalam. Boleh Okey, so dua-dua ni memberi kesan yang berbeza. Jurulatih sedang melihat penyelam. Jadi image yang dia nampak penyelam tu ialah lebih dekat dengan permukaan. Ini lebih dekat dengan permukaan berbanding dengan penyelam itu sebenar. Kedalaman penyelam itu yang sebenar. Jadi kalau jurulatih tu yang tidak berpengalaman, dia marah kamu. Contohlah kan, kamu menyelam. Dia kata, aku suruh kau menyelam dalam-dalam. Kenapa kau menyelam dekat-dekat dengan permukaan? Dia marah. Lepas tu penyelam tu lawan lah. Tak ada bos. Saya tadi menyelam dah sampai ke dasar. Kan? Dia duduk bergaduh macam tu Sebab jurulatih tu tak belajar fizik. Kan? Penyelam tu belajar fizik. Ataupun sebaliknya lah. Kan? Penyelam tu dia melihat jurulatih dia. Dia nampak jurulatih tu dekat je dengan air. Sedangkan, dia nampak jurulatih tu jauh. Yang dia nampak yang ini. Yang penyelam tu, dia nak tengok jurulatih tu. Dia nampak, jurulatih tu jauh. Dia kata, tak nampak aku kot. Padahal jurulatih tu dekat je dengan dia. Dekat je dengan permukaan air tu. Ini dia fenomena yang berlaku yang kita dapat bezakan antara dalam nyata dan dalam ketara. Okey, yang ini kita kena buat latihan. Barulah kamu akan nampak jelas. Okey, contoh latihan dia Contoh soalan maksud saya soalan. Okey, sebelum tu kita jumpa lagi satu rumus yang berkaitan dengan indeks biasan. Apa dia? Indeks biasan dikatakan sini juga ialah nisbah ataupun perbandingan antara dalam nyata dengan dalam ketara. Ataupun kita tulis N sama dengan H besar bahagi dengan H kecil. Maknanya nisbah indeks biasan juga dikatakan sebagai nisbah antara dalam nyata dengan dalam ketara. So H besar bahagi dengan H kecil. So ini adalah persamaan yang melibatkan indeks biasan yang
yang ketiga. Jadi you kena tahulah yang ini. Ya, tapi tak usah kot Dia punya rumus itu simple-simple je, ringkas saja. Okey. Dan bergantung pada soalan. Kalau soalan tertentu tu dia bagi data maklumat, dia terpulang kepada kita nak guna yang mana satu. Ini ada 3. Dia ada satu lagi tak silap, ada 4. Dia ada 4. Indeks biasa punya formula ada 4. Hebat kan? Okey, contoh. Ini contoh. Saya nak tunjuk contoh yang dalam ketara. Ini contoh dia. Boleh nampak Contoh 2 tu. Okey, apabila sekeping siling diperhatikan di dalam sebuah bikar yang mengandungi suatu larutan, imej siling kelihatan pada ketinggian yang sama dengan 2/7 kedalaman larutan tu. Maknanya imej tau. So ini adalah dalam ketara lah, bukan dalam nyata. Dalam ketara dia 2/7 je daripada kedalaman. Okey, berapakah indeks biasa larutan tu? Jadi kita boleh label lah H kecil 2/7 dia punya ketinggian imej tu daripada kedalaman. Tapi ini bukan H yang ada dalam formula. Okey, saya jelaskan Itu bukan H yang ada dalam formula. Ingat balik, formula kita ialah N sama dengan H bagi dengan H kecil kan. H besar tu ialah kedalaman yang nyata. Kedalaman yang sebenar lah. Kedalaman yang sebenar tu yang ini. Daripada permukaan sampailah ke bawah tu. Itu adalah nilai H ataupun kedalaman nyata. Okey. Manakala dalam ketara pula ialah daripada permukaan kepada imej. Ini. Ke imej tu. Jadi yang dia beri ialah 2/7 ni kedalaman larutan. Maknanya bahagian bawah. 2/7 ni. Yang ini. Daripada ini. Itu adalah kedalaman maklumat yang diberi. 2/7. Imej. Kedalaman imej. Dan ia bukan H. Dia bukan H kecil. Sebab H kecil ialah dari permukaan ke imej. Itu adalah H kecil. H besar tak ada masalah. Kita dah jumpa dah H besar tu. Jadi, apa hubungan dia? Maka, hubungan dia ialah H yang kita nak ialah H yang asal kedalaman tu, kita tolak saja dengan kedalaman yang diberi, iaitu 2/7 daripada kedalaman yang asal. Itu yang keluar macam ni. Faham Jadi kita dapat satu rumus lah. Maka kita pun boleh kira, kita dapat H kita ialah 5/7 H. H tu berapa kita tak tahu. Kita diberi secara rumus, secara simbol macam tu. Jadi bila kita guna rumus asal, ni rumus asal kita, maka bila kita gantikan, H kita ialah H lah. Bahagi dengan H kecil kita ialah 5/7 H besar. Dan bila kita selesaikan, kita dapat 7/5. Kita dapat 7/5. Bila kita selesaikan formula tu lah. Tapi dalam fizik, jangan tinggalkan jawapan dalam bentuk pecahan. Jangan tinggalkan jawapan dalam bentuk pecahan. 7/5 tak mau. Kita kena selesaikan dia, tinggalkan dia dalam bentuk perpuluhan. Jadi indeks biasa tidak ada unit. Ini adalah salah satu kuantiti fizik yang tidak ada unit. Saya pernah beritahu dulu, bukan semua kuantiti fizik ada unit. Ada yang tidak ada unit. Contoh yang tak ada unit inilah. Sebab dia adalah perbandingan, nisbah antara jarak dengan jarak. Antara jarak dengan jarak. Kalau H ni jarak dia dalam unit sentimeter, H ni pun dalam unit sentimeter, jadi dia cancel out. Sebab tu dia tidak ada unit. Ini salah satu contohnya lah. Jadi 1.4 ini tinggalkan saja bentuk dia macam tu lah, tak ada unit.